Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk reka bentuk makanan standard pembelajaran 2.6.5. Bagaimana kita menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. So, reka bentuk makanan mampu menarik perhatian pengguna, mempersembahkan gaya hidup, ekspresi pada jenama dan juga emosi. Okay, reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif adalah hasil komunikasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk. Okay, 5 perkara penting yang perlu diingat semasa mereka bentuk makanan dalam pinggan atau bekas, iaitu yang pertama sekali, keseimbangan. Cara menyusun makanan beri impak kepada emosi. Okay, warna, bentuk dan saiz, tekstur berperanan memberikan keseimbangan pada susun atur. Okay, kalau cikgu dari orang lelaki ni, dia tak lihat sangat kepada emosi. Okay, nampak makanan tu sedap, dimakan, sudah. Okay, ini lebih kepada orang perempuan ni. Nak lihat pada makanan, emosi lagi, menyampah dia tengok. Okey, warna, bentuk dan saiz juga memainkan peranan. Okey, kanak-kanak suka pada warna-warna yang terang, yang extra yang menarik perhatian mereka untuk makan. Bentuk juga memainkan peranan. Okey, bentuk bulat dan sebagainya. Mereka suka bermain daripada sama suka makan benda yang mereka main. Okey. Saiz juga perlu penting melihat kepada pelanggan kita. Kalau kanak-kanak perlukan saiz yang lebih kecil. Kalau dewasa perlukan saiz yang lebih besar. Okey, bentuk. Bentuk merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian juga adalah sebagai satu variasi dalam mereka bentuk makanan. Okey, bentuk perlu pelbagai. Okey, mungkin sesuai untuk dipegang, sesuai untuk dibawa ataupun bentuk yang unik yang boleh menarik orang untuk beli. Tekstur. Gabungan keseimbangan dan tekstur dalam pinggan sangat penting, tetapi tidak terlalu banyak makanan digunakan. Okey, tekstur ni contohnya pinggan tu licin, kemudian kita letakkan sedikit hiasan, kita tabur-taburkan coklat rice ke dan sebagainya kan, yang nampak macam ada tekstur kasar sikit kan, menarik tu. Okey, ataupun kita letakkan tepi-tepi kacang-kacang, ataupun kita buat ukiran-ukiran. Okey, itu nampakkan tekstur kepada hidangan kita. Rasa tidak dapat dilihat, tetapi gabungan bahan-bahan akan menghasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Bagi cikgu, rasa adalah yang paling penting berbanding yang lain. Okey, berbeza setiap orang lah. Okey, chef mungkin bukan melihat pada rasa sahaja, rupa, design dan sebagainya. Tapi bagi lelaki, biasanya rasa je yang paling penting. Saiz. Hidangan perlulah seimbang dengan saiz pinggan atau bekas. Okey, bekas yang direka bentuk itu mestilah mengikut saiz hidangan yang kita nak buat dan juga bergantung kepada pelanggan kita. Okey. Jadi sebelum mereka bentuk makanan, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, iaitu membentuk imej atau personaliti reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa seperti budaya, nilai, elegan dan sophisticated. Okey, macam tadilah imej reka bentuk makanan itu perlu selaras dengan gaya hidup urban. Di bandar dan di luar bandar mungkin berbeza. Okey, contohnya di bandar perlukan gaya yang lebih ringkas, bentuk yang lebih ringkas, imej yang lebih ringkas, tak perlu banyak gambar dan sebagainya. Okey, cukup dengan simbol M sahaja, M untuk makan. Dah. Okey. Kemudian memilih bahan yang sesuai untuk mereka bentuk makanan. Bahan yang sesuai, bahan yang boleh dilupuskan dengan mudah, boleh dibuang dengan mudah, tidak mencemarkan alam, mudah didapatkan semula, dikitar semula sebagainya. Memilih warna makanan yang sesuai, warna yang mungkin cerah ataupun warna yang menarik. Jangan warna yang terlalu gelap yang tidak menarik, ataupun warna yang menunjukkan tidak bersih sebagainya kan. Okey, memilih reka bentuk yang tidak melanggar tata susila agama dan kaum. Janganlah lukis gambar balik bayar kat situ pula. Okey, lukislah bentuk-bentuk yang menarik, bentuk bintang ke, banyak lagi bentuk-bentuk yang menarik. Okey, memilih saiz yang sesuai untuk beri pilihan kepada pengguna. Ada saiz besar, sederhana, kecil. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan bentuk makanan yang akan dihasilkan. Kalau nak buat bentuk bintang, ambil acuan bintang, tuk, dapatlah bentuk bintang. Bentuk bulan, ambil acuan bentuk bulan dan tuk, dapatlah bentuk bulan. Okey, memilih bekas menghidang yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang dihasilkan. Itu biasalah. Okey, kalau kita lihat di sini seterusnya, reka bentuk. Tadi reka bentuk makanan ya, di mana makanan itu di dalam bekas. Okey, dalam pinggan.
dan sebagainya. Sekarang kita reka bentuk pembungkusan makanan tersebut. Contohnya kita nak edarkan makanan ini ke pasar raya ataupun ke murid-murid, okey, yang mereka boleh bawa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Okey, contohnya pembungkusan adalah satu mekanisme yang penting untuk memelihara kualiti makanan dan mengurangkan pembaziran makanan. Maksudnya kalau mereka tak habis, mereka boleh tutup dan makan kemudian. Reka bentuk pembungkusan dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli. Keunikan suatu reka bentuk pembungkusan akan menimbulkan sifat ingin tahu pengguna tentang isi kandungannya. Elemen dan prinsip reka bentuk penting untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan yang lebih kreatif. Kalau kita pergi ke pasar raya, okey, mata kita akan mudah tertarik kepada reka bentuk yang unik, yang cantik, yang warna-warna yang menarik. Berbanding dengan contohnya nasi lemak yang dibungkus dalam daun nasi lemak sahaja contohnya. Okey, itu perbezaan yang paling ketara lah. Okey, pertamanya kita boleh menentukan, kalau lihat di sini, menentukan sasaran, pasaran dan demografi. Contohnya nasi lemak bungkus lebih digemari bagi penduduk bandar yang sedang sibuk dengan aktiviti harian. Ya ke? Okey. Mungkin ada mereka yang dah lama tak balik kampung PKP ni, maka sukalah nasi lemak yang berbungkuskan dengan daun pisang. Nak merasakan aroma daun pisang contohnya, ada kita buat daun pisang. Okey, orang di kampung pula dah biasa dengan daun pisang, mungkin mereka nakkan polistrin, maka kita buat dalam bentuk polistrin. Tapi polistrin telah mencemarkan alam, jadi kita cuba tukarkan kepada bekas yang lebih mesra alam. Okey, kemudian membentuk image atau personality. Tapi kalau di Jepun, mereka tak guna bahan-bahan yang boleh mencemarkan alam. Okey, maka kita buat satu bahan yang boleh dilupuskan semula. Mungkin buat daripada bekas bento yang boleh dilupuskan. Okey, kalau di KFC contohnya atau McDonald, bekas air itu dibuat, tempat nak letak bekas air itu dibuat daripada apa? Daripada kertas-kertas kita semula. Dijadikan kertas keras, cardboard, dan jadikan bekas cawan. Okey. Kemudian seterusnya membentuk image atau personality produk berdasarkan cita rasa, keuntungan, sasaran konsumer seperti nilai praktikal, elegan dan canggih. Okey, bila kita nak buat pembungkusan ni, kita cuba fikirkan satu yang berbeza daripada yang lain. Yang unik supaya pengguna tertarik nak beli benda tu. Macam McDonald lah. Okey, orang lain tak pernah buat, dia buat tempat letak cawan yang boleh letak, kalau kita beli 2 air tu, okey, dia ada tempat bekas untuk kita pegang dua-dua air tersebut. Okey, memudahkan, ringan, ringkas, mesra alam dan sebagainya. Ya, contohnya macam ni lah, nampak? Asalnya kotak saja, tapi bagaimana kita nak buat kotak tu dengan mudah? Dia buatkan satu lagi pemegang seperti handbag macam tu. Okey, kemudian menentukan ciri-ciri penting produk kepada konsumer seperti mengelak memasukkan terlalu banyak informasi dan membuatkan reka bentuk menjadi tidak tersusun ataupun sesak dengan pelbagai info. Kadang-kadang orang nak makan je pun. Okay, nak makan je pun. Jadi, mereka hanya bentukkan janji dapat bungkus dengan baik dan kemudian letakkan satu stiker contohnya menunjukkan produk ataupun nama produk ataupun alamat dan sebagainya. Itu dia kecil-kecil cukup. Okey, dah. Simple macam ni. Okey. Sandwich ni. Tak perlu banyak-banyak. Merimaskan orang, menambahkan kos. Kemudian penggunaan warna yang betul dan menarik memberikan kesan kepada pembungkusan makanan. Pemilihan warna yang betul mampu menarik perhatian pengguna dan seterusnya dapat meningkatkan jualan sesuatu produk. Ini lebih kepada perempuan lah ni kot, suka warna-warna macam ni ataupun budak-budak. Okey, kalau orang dewasa biasanya yang penting adalah ringkas, elegan. Okey. Penggunaan image dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang dan lebar. Biasanya kita guna logo saja. Okey, nak jual goreng pisang, letak gambar goreng pisang, gambar pisang. Okey, tak pula tulis goreng pisang panas sedap dimakan. Tak perlu. Okey, seterusnya memilih bahan bungkusan mesra alam. Mesra alam tadi lah. Okey, daripada bekas polistrin, bekas politena, kita pergi kepada kertas cardboard yang boleh dilupuskan semula. Senang. Okey, sepatutnya kita pergi ke arah itu. Sekarang plastik bag tidak dibenarkan di pasar raya. Dulu hari Sabtu saja, sekarang hari-hari tak boleh guna plastik bag dah. Okey. Itulah juga seterusnya. Jadi menilai reka bentuk makanan, standard pembelajaran 2.6.6. Bagaimana kita menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan? Okey. Pertama sekali, kecenderungan. Kita lihat dari segi kreativiti. Idea imajinasi yang dijana bagi menghasil suatu reka bentuk, kaedah satu fungsi yang menarik dan unik. Okey, lagi cantik, lagi menarik pembungkusan itu, maka kreativitinya lebih tinggi. Inovasi jika ada idea berbagaikan perubahan penambahan yang lebih baik, efektif daripada yang sedia ada. Macam McDonald tadilah.
Dulu kita nak beli satu air, pegang satu tangan. Kalau dua air, pegang dua tangan. Sekarang mereka letakkan, buat satu tempat pemegang yang boleh letak sampai 4 sekali cawan kita boleh bawa dengan satu tangan. Itu ada satu inovasi. Dan kemudian ditiru oleh orang lain. Okey. Keaslian reka bentuk, idea yang original, tulis dan tidak diciplak daripada yang sedia ada. Kadang-kadang kita ambil idea orang tapi kita ubah sesuai. Itu bukan ciplak namanya. Okey. Kemudian kandungan unsur. Simbolik, daya penarik produk yang boleh mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah kepada produk dan pengguna. Contohnya, ciri-ciri mesra alam yang terdapat pada reka bentuk produk sama ada melibatkan pengguna atau tidak. Okey, estetika, prinsip dan elemen-elemen dari reka bentuk pembungkusan makanan yang berkaitan dengan keindahan dan cita rasa yang mempengaruhi pengguna. Okey, perlu ada nilai-nilai estetika lah, senang-senang cerita. Bagi cantik sikit, bagi menarik sikit, pembungkusan kita itu, barulah orang nak beli. Okey, dan seterusnya kita lihat, bagaimanakah kita nak menilai reka bentuk makanan kita. Pertama, kita bahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian utama penilaian. Tahap perkembangan idea yang meliputi inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk. Okey, dan kemudian tahap keupayaan menghasilkan reka bentuk makanan meliputi penggunaan bahan, alatan dan teknik. Dan kemudian tahap penilaian reka bentuk makanan yang dihasilkan dah tahap terakhir meliputi beberapa aspek, itu fungsi, estetika, ergonomik, keselamatan serta nilai komersial. Okey, jadi masuk di sini pertama sekali kita lihat, mula-mula sekali tahap awal kita lihat kepada inovasi dia, kreativiti dia. Okey, dan reka bentuk dia. Kemudian tahap kedua kita menilai dari segi bahan yang digunakan, alatan yang digunakan dan teknik menggunakan pembungkusan tersebut ataupun teknik menghias makanan di atas pinggan tu. Kemudian yang ketiga, yang terakhirlah kita melihat kepada fungsi ataupun nilai estetika yang ada, ergonomik, keselamatan, nilai komersial dan sebagainya tentang reka bentuk tersebut. Okey, sama ada reka bentuk makanan ataupun reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, dia buat cantik-cantik tapi tak ergonomik, tidak berfungsi. Contohnya, dia nak buat bekas bento untuk mengisi nasi, telur, ayam, tetapi apabila dia buat bekas bento itu, portion nasi kecil aja, portion ayam besar, portion telur pun besar, tak sesuai, kan? Jadi dia perlu ubah sesuaikan, perlu berfungsi mengikut reka bentuk yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Penilaian reka bentuk makanan dilakukan mengikut langkah-langkah berikut. Okey, lakaran perkembangan idea, reka bentuk akan dibuat mengenai identiti sendiri dalam kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Pemilihan bahan alatan yang betul dapat menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey, lepas kita buat lakaran idea tadi, kita kena pilih pula apakah alatan yang sesuai. Nak buat bentuk bulan, bentuk matahari, kena ada acuan dia. Okey. Dan kemudian hasil terakhir reka bentuk perlulah memenuhi beberapa kriteria, mestilah ada fungsi, nilai estetika, ergonomik, keselamatan dan nilai komersial. Itu adalah penilaian reka bentuk makanan. Bila kita nak menilai semula projek kita, pertama kita nilai lakaran, ada unsur inovasi, kemudian kita nilai apakah alatan yang diperlukan, kemudian kita nilai pula adakah ia berfungsi dengan baik, adakah dia ergonomik. Ergonomik ni maksudnya dia selesa digunakan, mudah dipegang, okey, estetika, mesra alam dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh borang penilaian hasil kerja murid pembungkusan tadilah. Okey, perkembangan idea, ada 3 tadi kan, perkembangan idea, inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, keupayaan penghasilan, bahan dan alatan, teknik pembuatan, okey, penilaian reka bentuk, fungsi, estetika, ergonomik, keselamatan dan nilai komersial. Okey, macam mana kita nak menilai contohnya kek ni? Okey, kek ni di atas pinggan, bagaimana kita nak menilai dia punya presentation, persembahan dia? Inovasi, apa inovasi dia? Apa inovasi dia? Ada tak inovasi dekat sini? Nak kata inovasi, apa inovasi yang dia ada? Kreativiti, dia kreatif. Dan dia letakkan strawberry dekat sini, ada biji-biji coklat di luar ni. Dia letak sudu tu pun satu bentuk kreativiti. Keaslian reka bentuk, okey, mungkin ada keaslian reka bentuk lah, tetapi rasanya sederhana sebab dia ramai dah orang buat bentuk begini. Okey, penggunaan bahan dan alatan, bagaimana dia menggunakan alatan-alatan, pinggan di sini, sudu bagaimana, tata cara meletak sudu. Okey, teknik pembuatan ni bagaimana. Okey. Sebenarnya cikgu pun tak mahir sangat nak menilai ni. Hanya chef-chef saja yang pandai menilai reka bentuk makanan ini. Okey, bagi cikgu cantik je ni. Okey, so ini adalah latihan pentaksiran bilik darjah PBD yang terakhir untuk topik ini.
iaitu standard pembelajaran 2.6.6 dan juga menggabungkan dengan standard pembelajaran 2.6.5, iaitu menghasilkan reka bentuk dan pengumusan makanan dan pada masa yang sama menilai reka bentuk tersebut. Okey, jadi jika anda boleh jawab semua sekali ni, kamu anda akan dapat TP 6 ataupun mungkin rendah lagi TP 5 atau paling rendah TP 4. Okey, apa yang anda perlu buat di sini kalau anda lihat di sini? Okey, sekolah anda akan mengadakan hari sukan. Anda dan rakan-rakan bercadang menjual set sarapan pagi ala bento. Bento ni satu bekas makanan yang ada beberapa bahagian untuk kita sumbat-sumbatkan makanan dalam tersebut. Anda perlu mereka bentuk makanan dan membungkusannya yang sesuai dan menarik. Langkah-langkah menghasilkan reka bentuk pembungkusan makanan adalah seperti berikut. Okey, pertama anda kena buat lakaran. Lakaran reka bentuk makanan dan lakaran reka bentuk pembungkusan makanan. Ada dua yang anda perlu buat. Okey, bagaimana reka bentuk makanan tersebut dalam bekas bento dan bagaimana pembungkusan dia. Semasa mereka bentuk makanan dalam pinggan atau bekas, ambil kira perkara-perkara seperti berikut: keseimbangan bentuk, tekstur, rasa, saiz makanan. Okey, ingat, ini adalah untuk murid-murid, tak perlu portion yang terlalu besar. Untuk hari sukan, mestilah pembungkusannya mudah dibawa ke hulu ke hilir dan juga tidak mudah tumpah dan sebagainya. Ingat. Okey, langkah kedua, membuat justifikasi reka bentuk dari segi elemen dan prinsip yang digunakan. Ini adalah borang tadi itulah, borang penilaian tadi tu. Okey, letakkan elemen, prinsip. Elemen apa dia? Apa? Ada garisan, ada warna, ada ruang, nyatakan. Di mana garisan tersebut? Di mana warna tersebut? Nyatakan. Langkah ketiga, kenal pasti alatan dan kekerasan untuk kerja mereka bentuk. Okey, ini anda senaraikan saja apa peralatan digunakan untuk menghasilkan reka bentuk tersebut. Gunting, apa lagi? Kalau tu mungkin sudu, garpu untuk memotong dan sebagainya. Langkah yang keempat, hasilkan reka bentuk makanan tersebut, iaitu reka bentuk dalam bekas bento dan juga kemudian reka bentuk pembungkusan. Dan akhir sekali, barulah anda menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan dari segi kreativiti, inovasi, estetika, kesesuaian seperti yang kita dah bincang sebelum ini, iaitu okey. So, itu adalah tugasan anda yang terakhir. Okey, dalam kes ini pertamanya anda perlu membuat lakaran. Okey, ulang semula, lakaran dalam bekas bento, makan dalam bekas bento. Ada 3 lakaran. Lakaran pertama, idea 1, idea 2, idea 3. Idea 3 adalah yang utama lah, yang terakhir. Kemudian perlu lakaran reka bentuk pembungkusan. Ada idea 1, idea 2, idea 3. Okey, idea 1 adalah idea bermula sekali. Idea kedua, idea telah dimunikan. Idea yang ketiga adalah idea yang last sekali, final, yang muktamad. Kalau seelok-eloknya gunakan pensel warna. Okey, kemudian anda buat justifikasi, kena ada jadual. Okey, cakap susah ni. Okey, jadual mana ya? Jadual ni perlu ada jadual elemen. Okey, nyatakan di manakah garisan, di manakah warna, prinsip, di manakah keringkasannya, di manakah keseimbangannya, nyatakan pada reka bentuk makanan dan juga bekas bento tadi. Okey. Kemudian anda juga perlu ada lakaran alatan. Okey. Senaraikan saja apakah alatan yang diperlukan dan kemudian anda hasilkan reka bentuk makanan. Yang ini anda perlu buat di rumah. Reka bentuk makanan tersebut. Okey, bekas makanan, sama ada bekas tu buat sendiri ataupun bekas sedia ada. Kemudian pembungkusan anda kena buat sendiri menggunakan manila card dan sebagainya. Hasilkan sendiri dan ambil gambar. Satu untuk bekas bento, satu lagi pembungkusan bekas bento tersebut. Okey, 2 gambar yang anda perlu masukkan. Dan yang terakhir sekali, anda buat borang penilaian seperti ini. Okey, dan tandakanlah lemah, sederhana, baik, ikut penilaian anda. Itu adalah sesuatu yang subjektif. Lain mata, lain yang memandangnya, lain pemahamannya, lain penilaiannya. Okey, jadi dalam borang tersebut. Okey, ini adalah soalan tersebutlah dalam Google Form ya. Okey, soalan Google Form ni anda kena jawab soalan ni dulu. Soalan 6. Soalan 6 berkaitan dengan pokok udang ni. Ini sahaja sebagai latihan lah. Justifikasi, anda boleh juga justifikasi atau tidak elemen-elemen yang ada pada reka bentuk pembungkusan makanan bagi keropok udang ni. Ni contoh dia. Okey, anda nyatakan elemen-elemen yang ada garisan tak? Ada rupa tak? Ada warna tak? Okey, lihat kepada elemen-elemen yang ada pada pembungkusan ini.
Tuliskan di sini. Kemudian seterusnya, ini soalan tadilah. Okey, soalan ini membolehkan anda menguploadkan file. Cikgu letakkan mungkin anda boleh masukkan sehingga 5 file. Okey, file yang pertama ialah lakaran. Dalam lakaran pertama, lakaran tu ada 3 lakaran pula. Dalam satu kertas tu ada 3 lakaran. Lakaran awal, lakaran yang kedua, lakaran yang ketiga untuk bekas bento. Kemudian yang kedua pula, kertas yang kedua, lakaran pembungkusan makanan. Okey, lakaran awal, lakaran kedua dan lakaran akhir. Okey. Yang ketiga, perlu ada satu jadual justifikasi. Okey, justifikasi elemen dan prinsip yang digunakan. Okey, dan disekalikan dengan apa? Dengan alatan yang digunakan. Okey. Kemudian yang ke 1 2 3 ada 3 dah. Yang keempat, anda masukkan gambar bekas bento yang telah diisi makanan dan juga gambar reka bentuk pembungkusan makanan. So ada 5. Okay, 5 kat sini, paling kurang pun 5. Dan yang terakhir sekali borang penilaian. Jadi cikgu kena up sikit dah. Anda boleh masukkan sehingga 10 file kat sini. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Selamat menjawab. Sorry. Sebelum itu, soalan 8 juga anda perlu jawab. Okey. Soalan 8 ni anda perlu jawab. Tak perlu jawab soalan 8 jika anda dah jawab di sini. Okey, jika anda dah jawab di sini tak perlu jawab. Okey. So ada lebih kurang 6 gambar yang anda perlu masukkan dalam soalan ni. Okey, sekian. Terima kasih.